Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung perbincangan muka surat 67. Jelaskan bagaimana prinsip pengembangan dan pengecutan dalam pengecutan bahan diaplikasikan dalam situasi-situasi yang berikut. Jadi, sebelum ni kita dah belajar tentang pengembangan dan pengecutan. Jadi, kita nak tengok contoh-contoh aplikasi. Aplikasi ni maksudnya kita menggunakan konsep pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian. Okey, contoh yang pertama, termometer dapat menyukat suhu bahan dengan tepat kerana apa? Kerana merkuri dalam termometer mengembang apabila panas dan mengecut apabila sejuk. Seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, merkuri sifat dia sangat sensitif kepada perubahan haba. Perubahan haba yang menyebabkan merkuri ni sangat sesuai digunakan di dalam termometer untuk menyukat suhu. Okey, bila merkuri itu mengembang, jadi bacaan suhu itu akan menaik. Apabila merkuri itu mengecut, bacaan suhu akan menurun. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang soalan nombor 2. Landasan kereta api dibina dengan ruang antara setiap sambungan untuk apa? Untuk membenarkan rel mengembang semasa cuaca panas. Okey. Contoh ini pun telah dijelaskan di dalam buku teks. Okey, kalau kita lihat ni, di antara rel kereta api dia ada rongga kan? Antara besi dan besi ni dia ada rongga. Bukan sebab dia tak rapat ataupun pembinaan dia tak kemas ke, tidak. Memang rel ini dibuat dengan ada ruang. Dengan ada ruang di antara ni. Antara dua ni ada ruang. Kenapa? Apabila musim panas, apabila cuaca panas, besi ini akan mengembang. Bila mengembang, jadi dia ada space. Ada space, ada ruang untuk dia membesar, untuk dia mengembang. Jadi rel itu tidak akan bengkok. Okey, faham? Okey, yang ketiga. Kabel elektrik dipasang secara mengendur. Untuk apa? Kenapa kabel ini dipasang secara kendur? Ni kendur kan? Okay, untuk mengelakkan daripada terputus apabila mengecut semasa cuaca sejuk. Okay, baiklah. Ni besi, ni logam kan? Memang sifat dia adalah mengembang dan mengecut apabila berlaku perubahan cuaca, perubahan suhu. Okey. Andai kata kalau kita pasang kabel ini dalam keadaan talinya tegang, straight je kan. So, bila waktu sejuk, bila cuaca sejuk, dia akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan lagi tegang. Sebab dia makin kecil kan, dia lagi tegang. So, boleh menyebabkan kabel itu terputus. Sebab itulah kabel ini dipasang secara kendur. So, apabila dia mengecut, dia tidak menjadi terlalu tegang. Okey, faham? Baiklah, kita tengok kepada F. Bincangkan cara penyelesaian bagi situasi di bawah dengan rakan sekelas. Okey, Aminah tidak dapat membuka penutup botol. Dia tak dapat buka. Kita pun selalu macam ni kan? Okey, cara penyelesaian dia adalah rendamkan penutup botol jam itu ke dalam air panas. Okey, inference dia apa? Inference ni adalah sebab. Kenapa kita buat macam tu? Okey, penutup botol jam itu menjadi longgar kerana penutup itu mengembang apabila panas. Okey, tengok nombor 2. Ahmad tidak dapat memisahkan 2 biji gelas yang terlekat. Okey. Lekat kan? Kita kan susun lepas basuh pinggan. Kita susun-susun sekali lekat. Macam mana cara yang kita nak buat? Okey, masukkan cube ais ke dalam gelas di atas. Okey, inference dia apa? Gelas-gelas yang melekat boleh dipisahkan kerana gelas yang berisi cube ais akan mengecut sebab dia sejuk. Jadi kita masukkanlah ais dalam gelas yang atas ni.
Baiklah. Kita lihat kepada muka surat 69. Okey, ini adalah soalan subjektif lah. Biasanya dah kertas 2 kan. Okey. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu eksperimen apabila sebilangan cube di ais dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Semua saiz cube ais yang dimasukkan adalah sama. Maksudnya digunakan saiz yang samalah, bukan saiz yang berbeza. Jadi, saiz cube ais ini dah jadi pemboleh ubah dimalarkan. Kenapa? Sebab sama. Tak ada beza dan tidak diubah-ubah. Jadi, saiz cube ais ini dah jadi pemboleh ubah dimalarkan. Okey, manakala pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan cube ais. Okey, seperti yang cikgu ajar sebelum ni, bila kita buat eksperimen, bagaimana kita mencari pemboleh ubah? Pemboleh ubah. Yang pertama, kita cari pemboleh ubah bergerak balas. Kita buat eksperimen ni, kita nak tengok apa? Kita nak perhatikan apa? Yang kita nak perhatikan adalah suhu air. Maka, suhu air ini menjadi pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi, macam mana kita nak cari? Kita cari apa yang mempengaruhi suhu air itu. Okey, sekarang dalam eksperimen ni, apa yang mempengaruhi suhu air? Adalah bilangan cube ais. So, bilangan cube ais ini akan menjadi pemboleh ubah manipulasi. Itu bagaimana kita mencari pemboleh ubah bergerak balas lah. Ataupun cara yang kedua, nak senang, nak cari pemboleh ubah PM dengan PB, tengok kepada bentuk jadual. Kalau jadual melintang macam ni, maklumat di atas ini PM, maklumat di bawah ini iaitu PB. PB tu pemboleh ubah bergerak balas, PM tu pemboleh ubah manipulasi. Baiklah, kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan satu inference tentang perubahan suhu air berdasarkan pemerhatian dalam jadual di atas. Inference. Inference ni sebab. Okey, dia nak kita bagi sebab. Kenapa perubahan suhu air tu berlaku seperti jadual ini? Okey, first kita kena perhatikan apa yang kita nampak. Yang kita nampak ialah semakin bertambah bilangan cube ais. Okey, ni bilangan cube ais daripada 0, 5, tambah jadi 10, tambah jadi 15. Apa yang terjadi? Kita nampak suhu air menjadi makin menurun. Itu yang kita nampak. Jadi soalan yang pertama ni dia tanya inference sebab. Kenapa suhu air ni menurun? So jawapan kita apa? Kenapa dia menurun? Okey, so kita bagi tahulah suhu air semakin berkurang kerana air panas kehilangan haba. Okey, jadi kita nak tahu, dia nak, soalan ni nak kita bagi sebab. Kenapa suhu air ni makin menurun? Kita boleh bagi tahu kerana suhu air ini kehilangan haba. Suhu air semakin berkurang kerana air panas kehilangan haba. Ataupun awak boleh tulis kerana suhu air berkurang kerana haba dibebaskan pun boleh. Okey, tengok soalan nombor 2. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan keputusan dalam jadual di atas? Bila sebut pasal kesimpulan, kesimpulan ni cara nak jawab dia lebih kurang sama dengan rumusan, hubung kait ataupun hipotesis. So, apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Yang kita boleh simpulkan ialah semakin bertambah bilangan cube ais, semakin berkurang suhu air. Nampak kan? Semakin bertambah bilangan cube ais, semakin berkurang suhu air. Okey, selesai yang itu. Kita tengok B pula. Okey, rajah di bawah menunjukkan keadaan kabel elektrik yang sama dalam dua cuaca yang berbeza. Okey, X dengan Y. Dia tanya keadaan manakah yang menunjukkan kabel elektrik itu semasa cuaca sejuk. Okey, bila cuaca sejuk, kita tahu suhunya rendah. Haba pun dibebaskan, haba kurang lah kan. So, apa yang jadi? Dia akan mengecut. Kalau mengecut, benda tu jadi makin kecil ke makin besar? So, kita tahu bila mengecut, sesuatu benda tu akan jadi makin kecil lah kan. Makin kecil, mengerut macam tu kan. So, yang mana? Mestilah Y. Okey, berikan inference. Inference ni sebab.
Kenapa kita pilih Y? Kenapa kita cakap Y? Okay, kabel elektrik itu menjadi tegang kerana mengecut apabila sejuk. Kabel elektrik itu menjadi tegang kerana mengecut apabila sejuk. Okey, itu sahaja penerangan cikgu. Jadi, kamu tandakan right pada jawapan kamu sendiri. Jika salah, buat pembetulan. Okey, terima kasih.